adalah B dan ini adalah H. Okey, hafal ya. Dan untuk reinforced concrete, okey, kita dah belajar 3 benda ni. Strain, okey, stress, force. Okey. So ini mesti hafal ya. Stress, strain, force. Okey. Okey. Untuk reinforcement, kita ada rectangular, kita ada neutral axis. So ini semua dah tahu satu. Okey. Dan neutral axis adalah bahagian yang tidak mengalami apa-apa perubahan atau tension. Itu adalah neutral axis. So hafal B, hafal H. Dan ada satu lagi iaitu untuk reinforcement kita ada, okey, ni reinforcement dan kita ada D. Okey. Alright. So kita ada D. Alright. D adalah centroid bagi reinforcement. Okey, D adalah centroid bagi reinforcement dan nanti kita akan belajar kita ada 2 layer. Okey. Kita ada 2 layer. Alright. So ini adalah D. Okey. So buat masa ni kita bagi awak nilai D. Nanti akan datang awak kena cari. Cari dia ialah H tolak link. Okey. Okey. So kita ada link di sini. Dan kita ada cover. Cover kita dah belajar dekat C4. Okey. C4 makmal. So ini adalah cover. So ini adalah H. Alright. Saya cerita awal lah. Advance sikit pagi ni. So nanti berapakah D? D adalah H tolak cover tolak diameter bahagi 2. Okey, untuk ni. Right? H tolak cover tolak diameter untuk link tolak diameter reinforcement bahagi 2. Okey. So ini adalah cerita tentang D. Tapi kita bagi awal nanti kita akan belajar. Okey. Okey, kita simpan dulu ni. Okey. Tapi buat masa ni minggu pertama kedua ni diberilah. Okey, diberi dan 3 benda yang kita berhenti hari itu adalah strain, stress dan force. Okey. Jadi ada 6 nilai yang saya minta awak hafal. Okey. Kalau ada nilai ni nanti dapat markah penuh. Kalau tertinggal tak dapat. Okey. Okey. Untuk reinforcement, okey, kita bawa paras D. Okey, untuk reinforcement kita bawa paras D. Saya lukis ni satu-satu untuk nampak level dia. Okey. Strain untuk konkrit akan mula kelihatan crack ialah pada 0.035. Okey, 0.035. Okey. Dan strain untuk steel akan mula kelihatan pada 0.02. Walaupun ada 218 dia ambil, tak kisahlah. Okey. Bila nilai ni 0.35, 0.0, betul doktor?
0.0035. Itulah saya terberhenti sekejap. Sorry, doktor. Saya tak apa. 0.0035. Sorry. Saya dah tua ni pun dah lupa. Awak lagilah kena ingat 0.035. Okey, jangan 0.002. Betul. 0.002. Okey. Jadi kena hafal ya, saya kata bagi tahu tadi kena hafal 0.0035 dan 0.0218 tu kita tinggalkan. Okey, dari segitiga sebentuk, nanti awak sambung, awak akan dapat intercept X. Okey. Alright, ini adalah X. So, habis untuk strain, di mana konkrit akan crack dan steel akan tensile, akan elongate pemanjangan. Okey. Okey, keluarkan stress block. Kita panggil stress block untuk reinforced concrete. So, ini semua kita dah belajar. Sama, steel adalah pada paras steel. Okey, berbentuk parabolik. Dan paling kritikal sekali adalah 0.567 FCK. Okey, dan strain adalah stres untuk steel adalah 0.87 FY. Okey, FYK. Okey, ini semua orang kena faham. Okey. Dan stres adalah P over A. P adalah stress multiply by A. Okey. So, sekarang kita nak tukar kepada force. Okey. Force mestilah berbentuk force. Okey. Untuk nak kali A, alright. A nak kali A, stress kena kali dengan A, tapi ini bentuk parabolik. Alright. Okey. Parabolik. Susah nak kira luas. Okey, Eurocode suruh tukar jadi 4 segi. Okey. Dan 0.567 FCK. Dan berapakah bila kita tukarkan X? Saya tukarkan sini X. Okey. Dia suruh ambil jadi S. Okey, dia suruh ambil ini jadi S. S ialah 0.8X. Okey. Jadi ini adalah 1. Jadi buang 0.8. Nanti tambah dekat sini, tambah dekat sini. Alright. So dia akan jadi 4 segi. Okey, stres adalah 0.567 FCK kali A. A adalah B. Okey. Alright. B kali X kali S. Okey, 0.8X. So dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Aulia. Ishad. Tania. Hello. Doktor, dengar ke? Dengar, doktor? Okey. Aulia, Tania,
Irsyad, berapa nilai dia? 0.567 FCK B 0.8X. Kosong 0.454 doktor. Okey, 0.45 FCK ya. Jadi ini adalah force. Sekarang force bertindak di mana? Okey. Force bertindak, kita belajar rectangular adalah pada centroid. Okey. Centroid bagi empat segi ni. Jadi sini ada 0.4, jadi dapat 0.8. So ini dapat 0.4. Okey. So di sinilah dayanya dan ditukar menjadi FCC. Jadi 0.45 FCK. Boleh. Dan sekarang ini adalah okey, stres darab A adalah 0.87 FYK darab AS. Okey. So ini adalah F steel in tension. Compression, concrete in compression. Okey. Ini adalah steel in tension adalah 0.87 FYK AS. Dan keluar ada satu jarak yang dikenali sebagai Z. Okey, yang dikenali sebagai Z. Oleh sebab ini adalah D, ini adalah 0.45, Z adalah D tolak 0.45. Okey. Jadi lengkap. Lengkap satu keratan, ini namanya kalau kata akalkan satu keratan reinforced concrete beam berkeratan rectangular. Alright. So ini dia punya ni. Dan lakarkan strain dan letakkan nilai-nilai penting. Okey. Lakarkan stres dan lekatkan nilai-nilai penting dan lakarkan force dan nilai penting. Okey. Jadi inilah timbulnya satu keratan bagi rectangular reinforced concrete. Okey. Okey, sekarang kita sambung muka surat akhir bagi lecture pertama. Alright. Jadi okey, saya cerita tadi tu adalah yang ini. Okey. Jadi kalau tengok dekat buku ada yang ini. Okey. Oh, sebelum saya lupa, saya pernah cerita pasal ni. Okey. So siapa yang dah ada buku, hari tu saya tersekat di sini. Siapa yang ada buku sila buka muka surat. Siapa yang dah sampai buku dia. Okey. Sila buka muka surat 14. Aulia, sudah dapat buku? Belum sampai lagi doktor. Okey. Alright. Jadi, siapa yang ada buku? Yang jawab tadi siapa nama? Fauziana doktor. Fauziana, awak ada buku dah? Ada. Okey, kalau nak design hospital, A3. berapa impose load dia? Tak pakai Dua. impose load sekarang, pakai variable action. 2. Input. Okey. Jadi hari tu saya start dekat sini. What is the category A? Alright. Irsyad Shopping Complex.
Isyad, ada buku dah? D1 doktor. Ada buku dah? Ada. Okey. Jadi supaya saya tak lupa, hari tu saya tersekat dekat sini. Saya tak tahu apa masuk, tak ingat apa masuk kategori A, B, C, D. Alright. So itu adalah dia ada A, B, C, D, E, F, G. Dan dia ada juga impulse untuk design roof masa awak buat mechanic or material. Kalau sebenarnya datang daripada sini 0.25 ataupun berapa. Jadi ini adalah mungkin masa belajar steel dulu pun ada table dia. So inilah dimaksudkan. Okay. So kalau saya lupa lain kali kalau awak ingat tolong bagi tahu apa benda-benda ni. Kadang kita lupa tu. Okay. Okay. Yang saya terang tu adalah slide ini. Okay, tolong fahamkan. Okay. Dan keluar semua nilai strain. Dan yang penting pagi ni kita sambung adalah keratan bagi reinforced concrete berkeratan rectangular mempunyai 3 keadaan. Okey. Mempunyai 3 keadaan iaitu pertama adalah balance section. Okey, pertama adalah balance section. Okey. Dan balance section bermaksud X telah mencapai 0.617D. Tadi doktor ada bagi tahu X, tambah satu lagi, alright. Tambah satu lagi, X sekarang ada nilai. Okey. Jadi X adalah 0.617D. Untuk dia berada keadaan strain yang sama, serentak. Apa maksud serentak balance? Okey. Di buku pun siapa ada buku untuk penerangan lebih detail ada di buku. Balance bermaksud dua-dua gagal serentak. Okey. Jadi kalau kita supply reinforce, kita ada moment, selalunya kita design adalah mengikut nilai moment. Okey. Jadi kita ada beam, kita ambil yang simple. Okey. Kemudian kita ada shear. Dan kita ada moment. Okey. Okey, untuk menentukan luas AS, okey, kita refer kepada moment. Alright, dan saiz ni kita cadangkan. Okey, bila kita cadangkan contohnya 250 darab 450, bermakna luas kawasan compression untuk konkrit, okey, dan luas untuk tension gagal serentak. Okey, gagal serentak. Okey, supaya luas ini diguna pakai semua sampai X, okey, dan strainnya telah capai pada 0.035 dan tertulang gagal pada 0.02. Untuk serentak, okey, X mestilah 0.617D. Okey, ini adalah keadaannya. Konkrit akan pecah, steel akan putus, contohlah kasar dia. Okey, jadi X adalah 0.617D. Jadi ini adalah crack konkrit akan pecah. Okey, reinforcement akan putus. Okey, jadi ini adalah maksudnya balance section. Okey, kadang-kadang kita buat satu keratan dan kita letak tertulang yang sedikit kecil. Okey, mungkin kita ini belum belajar lagi tapi saya kata 2T25. Okey. Nanti doktor akan ajar. Dan satu lagi ialah 2T12. Apa maksudnya nanti sikit. Maksudnya bilangan saiz
diameter ni adalah 25. Okey. Alright. Okey. 2 apa maksudnya? Bilangan. T maksudnya high strength steel. Okey. Kita ada 2 R. Okey. Jadi R 2T. Okey. Ni adalah plain bar. Ini adalah deform bar. Okey. Jadi dalam lukisan untuk bezakan mild steel dengan high strength steel adalah R dengan T. Okey. Okey. Kita nampak ni nampak 2, ni pun 2 tapi saiznya berbeza. Bermaksud okey, supaya dia gagal okey sampai ke X okey. Jadi steel dah tak cukup. Steel tak cukup jadi dia dah under reinforce. Maknanya awak bagi kecil. Jadi X patutnya sini, jadi X telah lebih daripada 0.617 lebih. Okey. Alright. Jadi ini alright, kita takutlah. Alright. Jadi under reinforce. Okey, bilangan tertulang yang kecil, konkrit pecah. Alright. Okey. Jadi satu lagi, ni silap kecil under reinforce. Okey. Itulah. Sekali lagi nanti saya terangkan balik. Okey. Okey, ada satu lagi. Okey. Reinforcement. Okey. Tapi awak letak 4T32. Okey. Jadi banyak. Okey. Jadi ini menyebabkan keratan dikenali sebagai over reinforced. Okey. Jadi ini adalah kecil. Awak letak 2T12. Okey. Jadi alright. Jadi kawasan konkrit okey terpaksa lebih daripada yang dibenarkan sebab steel boleh terima momen banyak tapi konkrit dah lebih daripada had. Jadi dia lebih. Okey. Dan yang ini okey steel dah kurang tapi konkrit baru banyak ni je pakai. Okey, sebab steel dah sikit. Okey. Jadi ini adalah keratan-keratan yang dalam reka bentuk kemungkinan boleh berlaku okey under reinforce or over reinforce kemungkinan tapi yang kita nak adalah balance section. Okey, kita nak balance section tetapi kemungkinan kita terletak kurang apa kesan dia. Alright, dan kalau kita terletak lebih apa kesannya? Terletak kurang ni maksudnya terletak kurang steel atau terlebih steel. Alright, jadi dia akan menyebabkan under reinforce dengan over reinforce. Okey. Jadi kita tahu konkrit kegagalannya tanpa warning. Okey, tanpa warning. Jadi kita elak daripada over reinforce sebab kalau dia pecah boleh runtuh tapi yang ini dia boleh ductile lagi. Okey, jadi itu maksudnya ada kelebihan dan kekurangan kelemahan konkrit-konkrit yang design under reinforce dengan over reinforce. Dan kita nak satu keratan tu adalah balance section. Apa maksud balance section? Kita
Kalau nak tanya boleh juga. Buku adalah pada buku surat. Okey, buku surat 27. Okey. The concrete crush and the steel yield simultaneously at the ultimate limit state. The compressive strain of concrete reach the ultimate strain, while the tensile strain of steel reach the yield strain simultaneously. The depth of neutral axis is equal to 0.617 D. Alright, itu adalah balance section. Okay, under reinforced, the steel reinforcement yield before concrete crushes. Okay, jadi sebab kita supply reinforcement kecil, okay. Alright, jadi steel reach the strain dulu. Okay, the area of tension steel provide is less than the area provided in balance section. Jadi balance section nak 2T25, awak bagi 2T12. Jadi jadilah dia under reinforced. Okay, the depth of neutral axis is less than 0.617. The onset of failure is gradual, giving ample prior warning of the impending collapse. Hence, in this design practice, such a mode of failure is much preferred. So, kalau tersilap pun kita boleh terima lah yang ini cantumnya. Okay, under reinforced. Yang dia tak nak ialah, yang ini yang kita nak sangat. Okay, tapi kalau berlaku macam ni masih lagi diterima. Yang kita tak nak sangat ialah over reinforced. Concrete fails in compression before steel yield. Over reinforced, concrete fail in compression before steel yield. The area of tension steel provided is more than the area provided in the balance section. Saya ada bagi tahu. Awak letak 5T25. Okey, lupa dah tadi berapa. Okey. 5T32 ke? Okey. Jadi provided banyak. The depth of the kalau boleh elakkan design macam kita cakap letak je berapa reinforcement, tak kisah, tak boleh. Sebab kita tahu bahawa konkrit, okay, dia kegagalannya tanpa warning. Alright, pecah terus. Okay, jadi reinforcement, alright, jadi over reinforce, try to avoid sebab kegagalannya terus pecah. Okay, jadi kalau yang steel kurang-kurangnya ada lagi, okay, dia ada lagi keadaan ini. Okay, konkrit tak ada. Konkrit terus pecah. Okay, elakkan design dalam keadaan over reinforced. Okay, so kadang-kadang gambar ni kita keluarkan, minta awak terangkan apa maksud. So belajar juga. Okay. Okay, ada soalan? Apa dalam grup ni? Beryl Ashley Blank Talkers. Ada? Ada. Can you understand Yes. in Malay? Boleh. Boleh. Awak local ke Indonesia ni? Local. Mana, Sabah? Ya. Oh, okay. Ho Chi Viet? Faham? Understand, doctor. Okay, thank you. Alright. So, as my senior lecturer, my senior super lecturer said, this chapter is very important to introduce RC design. Okay.
So the stress strain, one more is what is stress strain. Okay, and another one is benda-benda tu lah. Okay, jadi dia selalu ingatkan these three slide is very important. This slide is very important. Alright, basic for reinforced concrete. Okay, alright, ni properties and this is mode of failure. Okay. Okay. Chapter 2, moment design. Alright, so ini gambar beam lah. Okay. So yang awak nampak, yang awak sedang buat assignment 1 tu. Okay, awak kena buat layout. Ini mungkin ground beam, yang sebelah ni first floor. Okay, jadi dalam dia adalah ini. Okay, inilah dinamakan reinforced beam. Di section design, okay, tadi saya bagi tahu kita adalah rectangular. Alright, so apa yang kita akan belajar? Kita akan belajar 3 beam. Okay. Doktor. Oh, tak share. Tak share. Betul? Ya, terima kasih. Mana dia? Okay, betul. Okay. Right. Tadi doktor ada bagi tahu kalau properties dia adalah rectangular, so that is the strain, stress, force, okay, untuk rectangular. Okay. So sekarang ini adalah rectangular dan dia ada keluar T dan L. Alright. So dekat mana nak jumpa T dan L? Isyad? Dekat mana kita nak jumpa keratan T dan L? Pilih. First floor. Oh, bagus. Okay. Dulu sekolah mana? Matrik mana? UiTM Dengkil. Foundation. Oh, bukan teknikal. Bukan. Okay. Sebab itu saya minta awak buat first floor sebagai assignment 2 minggu. Okay, minggu ni akhir. Alright. Sebab kita nak awak buat kefahaman tentang BIM. Okay. Okay, besar lagi lah. So kalau mata kita dekat sini, okay, mata kita dekat sini, kita akan nampak slab ni. Okay, kita akan nampak beam ni. Okay. Alright. So ini adalah L. Okay, ini adalah L. Okay. Jadi L adalah ini, okay, dan ini. Dan T adalah, kalau kita letak mata kat sini, okay, ini adalah T. Okay. So, ini adalah T. So, kalau kita ada, sekali lagi, kalau kita ada bumbung, okay, alright, saya tak lukis detail lah. Awak ada buat garisan ni, okay, maksudnya adalah void,
Bermakna kalau awak pandang mata sini, ini adalah rectangular. Okey. Jadi contoh apakah keratan rectangular adalah roof beam. Banyak ada dah 2-3 grup dah masuk hantar assignment 1. Okey, kumpulan 3 ke kumpulan berapa lepas dia jumpa saya. Okey, dah siap. Okey. Kemudian boleh nampak okey, dia dah lukis sini maksud void ada rectangular. Tapi kalau ini adalah slab, okey, first floor, okey. Ini adalah L, ini adalah T. Okey, jadi sekejap Mana doktor punya lukisan hari tu Doktor ingat tak? Doktor ada buat gambar Yang tu kot doktor. First floor tu. ni. Okay, bagi satu plan, bagi satu gambar plan, kita perlu ada grid. Okey, kita perlu ada grid. Alright. Ili, bagi saya satu keratan T. Nampak tak? Nampak dekat Okey, C10, bagi saya satu keratan C10. Tak, cara nama beam adalah B/810. Macam tu. Apa nama T? D, Ah, bukan B, C/10. tak boleh, itu nama. Dia kena namakan, saya tak tahulah benda ni. Hari tu saya nampak Rosli boleh buat tanpa minta pen. Doktor macam mana? Doktor dah tahu dah ke? Dekat atas tu kan ada yang Ah. sharing apa tu, nanti dekat situ ada annotate. Itulah. Saya kata, yang mana doktor? Yang atas tu doktor letak mouse kat atas, nanti dia jatuh ke bawah kan, ada satu plane jatuh ke bawah. Lepas tu dia ada annotate kat situ. Mouse macam mana? Letak mouse. Mouse doktor naikkan ke atas, nanti dia akan keluar stop sharing. Ni. Ni. Aduh, dah. Mana doktor dapat? Tahu. Okey. Alright. So, untuk cara nama adalah macam mana saya tak boleh dapat ni? Tak boleh guna pen saya. Sekali lagi Ili, apa dia? C/10/8. Saya tak boleh guna pen, ya Allah. 10/8. 8/10 lah. Okey. C/10/8. Okey. Alright. Aulia, mana dia? Daripada tadi saya panggil tak saut lagi. Aulia, Iya, dokter. mana keratan T?
Ini bahaya ni B, kalau tak boleh identify. Mana keratan T? B, Aulia? B, 86. 86. Okey. Tania, mana keratan T? Lagi. Dia lagi C 62 C. /62. Skor lah ni. Okey. Alright. Rizky, mana keratan L? Rizky ada ke tidak? Barry? Barry tadi tu, mana dia? Mana keratan L? Bagi satu, mana yang awak rasa? A, Banyak ni. A, A, /8/10. 8, 10. Okey. Ini dikenali sebagai continuous. Okey, ini dikenali sebagai continuous. Nanti kita belajar. Okey. So, tak ada masalah untuk grup ni. Okey, nak differentiate antara keratan rectangular T dan L. Doktor? Ada satu lagi gambar doktor tu. Mana? Kat sini ke? Doktor punya ke? Ke dekat file doktor? Yang mana doktor? Ada doktor, ada grup tu tanya lagi detail tentang T dan L. Ada gambar mata. Itu Dalam continuous. dalam doktor punya folder ke saya? Saya nampak ada tadi, continuous. Ni. Yang Conteng. bawah tu doktor. Alamak, sorry. Ni conteng. PDF tu rasanya. Okey. Doktor nak jelaskan? Walaupun Betul tak doktor yang tu? dah share. Tak share ke? Tak. Patutlah. Sorry. Okey. Doktor jelaskan kot. Samalah Saya ke? Yang ni samalah. Ini apa tu efektif. B. Lebar efektif. Okey, tak apalah. Okey. So, keratan T dan keratan L. Okey, nanti kita cerita. Okey, balik ke flowchart tadi. So, group ni tak ada masalah. Irsyad ada masalah pasal T, L cross section? Setakat ni tak ada, Doktor. Okey. So, apa kesan dia jika awak design salah, habis markah? Okey, soalan yang pertama, orang design rectangular, awak terdesign T. Orang terdesign T, awak terdesign L. Dr. Hassan akan tolak markah separuh lebih daripada tu. Okey. So, jangan salah. Okey. Dan soalan akan diberi dalam bentuk pelan. Reka bentukkan rasuk B-13. So, kita orang tak cakap itu rasuk apa. Okey. Macam tadi, alright, Barry cakap reka bentukkan rasuk A 8, 10. Okay. So we give it your question like this. Alright. You decide whether this is T or L or this is rectangular. Okay. Alright. Satu lagi. Ini adalah gambar slab. Okay. Tingkat bawah. Dan ini adalah first floor. Ini adalah tingkat atas. Okay. Jadi, apa yang kita buat ialah kita potong ini dan kita bawa naik atas. Okey. Kita bawa naik atas. Okey. Alright. So, slab ini adalah untuk tangga. Okey. Dia adalah void. Untuk tangga, dia adalah void. Okey. Sebab kita consider ini kosong.
Okay. Jadi kita consider, alright, dia adalah kosong. Okay. Jadi awak kena tahu bahawa dia adalah, mana nak lukis ni ya. Dia adalah okay. So dia adalah okay. Right. So dia adalah tak ada. So ini adalah first floor. Ini adalah ground floor. So kawasan ni adalah kosong. Okay. Jadi dia kosong, void dia bukan. Jadi ada sedikit dekat sini. Okay. Tapi separuh. Jadi kita anggapkan ini design tak ada. Okay. So ini baru jumpa dekat atas. Okay. Alright. Lepas tu dia kosong. Okay. Alright. So awak kena tahu bahawa ini kosong. Awak buat first floor. So ini adalah void. Okay. Jadi nampak atas, nampak ada. Okay. Awak tak boleh letak slab. Jadi dia adalah void. Sebenarnya tangga adalah void. Okay. Tangga adalah void. Okay. Sebab dia kosong. Ini kalau awak faham maksud saya. Okay. Dia adalah kosong. Okay. Kalau tidak kepala awak kena lantai ni. So kepala awak duduk atas ni. So tidak ada slab. Okay. Tidak ada slab. Tapi bila pandangan pelan, okay, nampak macam ada. Okay. So tangga tuliskan void. Okay. Tangga tuliskan void. Jadi kalau awak nampak saya cuba lukis ni, ini adalah kotak tangga. Alright. Okay. Alright. Okay. Sini baru ada beam. Okay. So pandangan atas, ia nampak. Okay. Ini ada landing. Ini landing. Okay. Lepas tu dia naik balik atas. Okay. Tapi kosong. Okay. Penting supaya akan datang bila nak belajar papak sehala, papak dua hala sebelah ni. Okay. Papak dua hala, papak sehala. Dia adalah two adjacent. Siapa belajar ni, two adjacent discontinuous. Okay. So sebab dia adalah void. Dipanggil two adjacent discontinuous. Okay. So saya tak nak nanti, kalau saya tak ajar sekarang, awak ingat ini adalah slab. Tolong bayangkan, tak ada. Kalau tidak kepala awak tu kena. Macam mana kepala awak tak kena? Jadi sebab ini kosong. Jangan pandang, inilah kena ada engineering sense. Okay. Pandang atas memang nampak. Okay. Tapi bila saya lukis isometrik, kosong atas ni. Dia must draw by void. So in future, bila ada void, awak akan belajar two discontinuous. Nanti bila nak belajar papak sehala, papak dua hala, dia suruh tengok table. Ini adalah void. Okay, so two adjacent discontinuous. Alright, pastikan tangga adalah void. Okay, so ramai yang jumpa saya untuk meeting. Okay, jadi itu yang saya nak tengok. Okay, tolong faham tangga adalah void sebab tidak ada slab. Kalau tidak awak tak boleh, kepala awak kena. So tidak ada slab. Jadi dia adalah kosong. Okay. Jadi dia adalah kosong. Jadi okay. Jadi awak akan nampak. Pandangan pelan memang nampak ada tangga. Tapi pandangan saya try nak fahamkan awak. Doktor macam mana doktor cakap ada void? Iyalah sebab dia naik ke atas. So kepala awak langgar kalau ada slab. So slab is void. In future you akan tahu bahawa two adjacent discontinuous nanti untuk. Okay. Jadi
Sama juga nak cerita tentang jenis beam je tadi. Alright, nak cerita pasal rectangular T dan L. Tanya diri awak sedang design apa. Lepas tu dia kata, adakah awak nak pergi pada first principle? First principle adalah yang ini, yang saya lukis tadi. Okay, ini dikenali sebagai, tolong ingat ya, ini dikenali sebagai first principle. Okay. Okay, so ini adalah first principle. Atau you design dengan Eurocode. Ni nanti kita akan bagi apa dia Eurocode kata. Okay. So, bila design dengan principle, semua kena ingatlah sini X 0.617, sini 0.4567, 567, sini 0.45, sini 0.87 FYK, SS. Jadi ini datangnya daripada first principle. Kalau dia sudah darjah Eurocode, nanti saya cerita sedikit ya, nanti apa itu K, alright, apa itu Z, okay, apa itu AS, okay, jadi K adalah apa, siapa daripada technical, jadi itu adalah apa, dah lupa dah doktor, okay, kalau ada main K, ada main Z, AS, alright, itu bermaksud dengan Eurocode, okay, alright, jadi itu adalah bermain dengan Eurocode. Tapi kalau bermain dengan 0.617D, 0.567 FCK, 0.45 FCK, Z, right? Ni semua adalah first principle. So, bermula daripada ni, kalau ternampak soalan, please answer according to first principle. Alright? Jadi kalau awak tak buat, tolak markah. Okay? Please design according to Eurocode. Okay? So ada cara-cara yang awak mesti ikut. First principle must draw strain, stress, forces diagram. Eurocode tak ada. Pakai formula K, formula Z, AS dan sebagainya. Okay, saya cerita awak nanti untuk awak simpan knowledge tu. Okay. Kemudian bagi sesuatu cross section rectangular, alright, ataupun mana-mana cross section, ada dua jenis section, singly reinforced dengan doubly. Singly adalah reinforcement dia letak pada kawasan tension. Ini yang dikenali sebagai singly. Alright. Doubly adalah reinforcement dia letak pada dua-dua kat tempat. Satu pada tension dan satu pada compression. Okay. So ini dikenali sebagai doubly. Doubly adalah reinforcement dia letak pada dua tempat. Okay. Satu adalah kedudukannya di kawasan compression, satu kedudukannya di kawasan tension. Ini dikenali sebagai doubly dan singly adalah pada kawasan tension. Okay, sahaja. Okay, sama juga. Eurocode pun ada singly dan doubly. Okay. Doktor nak tambah? Tak ada doktor. Okay, alright. Okay, ini yang saya jelaskan tadi, manakah T, manakah L, manakah rectangular. Okay, ini telah masuk sedikit tentang Eurocode. Okay, jadi Eurocode keluarkan ini strain dan sekalikan dengan stress dan force. Okay, ini force, ini adalah strain dan ini adalah keratan. Okay, so tak ada apalah. Okay, ini semua dah dijelaskan. Kalau strain 0.035, 0.007 0.567 FCK, ini adalah 0.45
FCK, 0.87 FYKAS. Okey, semua dah ada. Okey, so ini di singly reinforce, okey, dan menggunakan first principle. Okey, menggunakan first principle. Okey, jadi first principle mesti ada stress strain satu lagi. Okey, tak lengkap lah kalau tak ada. So ini, jadi 0.567 FCK bila bahagi dengan 1.5 darab 0.8 dapat 0.45 FCK. Alright. Kemudian 0.87 FYK kalikan dengan luas AS dapat daya dan 0.45 FCK BX. Okey. Ini kalikan dengan S. Ini tadi saya minta Nur Fauziana untuk ni 0.8X. Jadi dapat 0.45 FCK BX. Okey. Jadi ini semua saya dah jelas. Nak ulang lagi ke? So, apakah maksud singly reinforce? Awak letak tertulang pada kawasan tegangan. Okay, daripada daya, kita dapat moment. Moment adalah daya kali jarak. Okay, so ambil moment di tension, okay, sama dengan kosong. So, moment ialah daya kali jarak. So, awak dapat ultimate moment untuk keratan ni. Okay, so, untuk balance section, pertama, kirakan dulu apakah dia X. Okey, kirakan dulu apakah dia X. Okey. Kita ada keratan, 3 jenis keratan, balance section. Okey, over dengan under. Okey. Alright. So, ambil balance lah. Apa-apa pun design dengan balance. Balance bermaksud tension dan juga compression gagal serentak. Oleh itu, kita equatekan dua nilai ni. Okay, for equilibrium, FCC equal to FST. Okay. Pertama kita nak dapatkan X. Betulkah X dia? Okay, kalau untuk balance dia adalah 0.617D. Alright. So, keluarkan X. Alright. 0.87 angka. FYK adalah reinforcement punya properties. 500. Okay. AS berapa tertulang yang di-provide. 0.45 FCK berapakah strength bagi konkrit. Okay. Alright. Dan berapakah lebar beam. Okay. Jadi kalau tengok daripada sini, semua nilai ni boleh dah ada nilai. Berapakah reinforcement yang awak nak letak. Okay. Jadi ini adalah AS. Okay. So gantikan. Okay. Taking moment either towards FCC or FST. Okay. Saya ada lukis gambar moment ni. Moment adalah daya kali jarak. So ada daya. Sama ada ambil moment di sini. FST darab D. Okay. Or FST darab D. Dua-dua boleh dapat. Okay. So ambil moment di mana-mana. Okay. Dapatlah 0.45 FCKBX. Z adalah D tolak 0.44X. Sebab saya kata daya untuk FCC berada di tengah-tengah S. Okay. Tengah-tengah. Okay. Alright. Centroid bagi daya bagi rectangular adalah tengah. Okay. Di sini. Okay. Jadi itu adalah centroid dia. Okay. Dan daya bagi reinforcement tadi saya ada lukis. Okay. Okay. So ini adalah reinforcement D.
So ini adalah daya dia. Alright. Pada tengah-tengah. So make sure daya ni semua okey dalam level tengah-tengah. Okey. Salah lukis kita tolak markah. Okey. Tak boleh letak kat bawah, tak boleh dekat ni, semua ni Dr. Hasanah akan check. Nanti dia marking, awak ubah je tempat tak sama level D, dia akan tolak markah. Okey. Okey, jadi dapat ni dan inilah dia moment capacity bagi satu keratan. Okey. Jadi itulah dia moment bagi satu keratan. Okey. Moment bagi satu keratan. Okey. Okey, sekarang kita ada satu beam. Sebelum tu kita ada beam lah. Okey. Kita ada loading. Okey. Dan kita akan lukis contoh shear dan moment. Okey. Dan moment ni nilainya adalah 175. Ni Dr. Yunus tak ajar dah, Dr. Hasanah pun tak nak ajar. Okey. Cara dia lah cari RA, RB. Okey. Cari HA. Kemudian naik atas, turun, tolak. Kira luas, setengah kali tapak kali tinggi dapat 175. Alright. Luas gambar darjah daya Ricci adalah nilai moment. Okey. Sebagai seorang jurukitera, kita anggarkan dulu saiz B. Doktor ni macam mana doktor bagi ni? Okey. Buat masa ni kita bagilah. Tapi akan datang awak yang design. Macam rumah banglo tu tak ada saiz lagi. Awak yang design. Tapi sebelum nak design, kirakan moment. Okey. Katakan moment ni adalah 175. Konkrit grade apa? 25. Dan steel nak guna apa? 500. Okey. Berapakah AS-nya awak nak letak? Okey. So, B, awak dah lukis gambar assignment 1. Okey, awak tahu. So, D ni pun awak bagi. Okey, berapa awak nak kira AS? So, ingat, kita ada gambar daya dan stres. Okey. Ini jangan buat macam ni ya, ikut betul-betul saya ringkaskan. Okey. Dan ini adalah Z. Okey. Alright. Semua ni ada nilai, tadi dah ada nilai. Okey. Alright, so tengok jawapan dia. Okey. So kalau tengok, okey. Dia adalah X13 8.7. Okey. Jadi ini ada dua cara. Satu adalah momen yang tidak ada dia ada dua. Yang tadi adalah contoh satu adalah kita lihat contoh dua. Kita dah ada reinforcement. Kita dah ada reinforcement. Kita nak tahu berapakah momen yang boleh ditanggung. Jadi sebab saya dah tunjuk nota tadi, nanti saya patah belakang balik. So berapakah momen yang boleh ditanggung oleh keratan ni? Awak ada, sebab nak guna formula ni tadi ya. So pertama adalah awak kena cari apakah X. Ini adalah X. Ini adalah FCC. Dan ini adalah Z. So kita dapat gambar ni.
3H20, cuba lihat pada muka surat belakang. Muka surat eh 415. Irsyad, Irsyad, Ya, doktor. berapakah luas kalau saya nak guna 5 bar berdiameter 25? Doktor, yang page tu page berapa ya? Tak nampak sangat. Page 415. Tu dah tulis tak share Bukan, dia tulisan dia. Page 415. Okay. Okey. Saya 5 bar yang bersaiz 25. area dia 2455 mm square. Okey, bagus. Alia, buku ada? Alia, dekat sini nama ALIAH. Ya doktor, ya. Ada. 2T16. Apa tu dok? 2 Berapa T16? jap 402. Okey. Okey. Itu cara dia. Okay, last. Farah Christina, Ya doktor. 8T12. 905. Okey. Alright. So, mana datang nilai ni? Datang daripada table tersebut. Okey. So, tadi kita ada cari apakah nilai X. Okey. Nilai X adalah daripada formula ni. Okey. Formula FCC samakan dengan FST. So, contoh dia ialah contoh 2. Okey. Contoh 2. So, masukkan 0.45. Ni 454 sorry. 0.454 FCKBX sama dengan 0.87 FYKAS. So, dapat 144.5 kurang daripada 0.617. Okey. Jadi, tak habis semua. Kalau dia nak cantik, value dia ialah, ini maksudnya tak habis semua. Okey. Jadi, kalau ini adalah 309, tapi dia dapat hanya setakat, okey, kawasan ini dia pakai, iaitu 144.5. Okey. Maknanya bawah ni rugilah dari segi itu. Rugi. Okey. Alright. Jadi, kalau nak habis semua kawasan ni pakai, ia perlu 617. Iaitu sebanyak 309. Tapi bila kita letak saiz ini dengan saiz ini dan letak reinforcement, dia pakai hanya 144.5. Ini saja. Yang ni rugi. Okey. So, kemampuan dia ialah ambil momen di, ini dah kira ambil momen di mana-mana. Okey. Jadi, FST kali Z, so 875 kali AS kali Z, 500 tolak 0.45. X tukarkan jadi kilonewton meter.
So moment dia hanya dapat 181 kN/meter. Ini adalah contoh untuk contoh untuk reinforcement yang ada tutup, yang beam yang telah ada reinforcement. Beam yang ada reinforcement. Dan contoh satu adalah beam yang belum ada reinforcement. Jadi dia ajar sedikit lagi. Jadi saya ke depan ke belakang tadi sebab saya nak ajar cari X. Ingat cari X. Sebab apa nak cari X? Sebab nak tengok konkrit pakai semua ke, pakai separuh ke, pakai sikit. Jadi ini adalah untuk mencari X. Ini adalah untuk mencari X. Ini cara dia. Sama untuk mencari X samakan, depan ni tak nak salah lagi Untuk mencari X samakan FCC dan FST. Untuk mencari moment darabkan FCC darabkan Z. Ini untuk mencari moment. Untuk mencari X. Jadi untuk mencari X kita nak tengok dia sampai mana. Alright, sampai habis atau pakai sikit saja. Untuk kes tadi, dia contoh 2, dia pakai sikit saja. Dia tak pakai semua. Kalau nak pakai semua mesti 300. Alright, jadi tak pakai. Lepas tu pakai moment. Itu untuk yang ada reinforcement. Sekarang tidak ada reinforcement. Apa? Untuk yang untuk mencari Eurocode, the equation shows that M increases with X and hence with AS. To avoid concrete failure in compression due to over reinforce, Eurocode mengatakan X sampai 0.45D. Alright. Walaupun kita benarkan sampai 0.617D, tapi Eurocode pakai 0.45D saja. Jadi kalau terlebih ada balance, ada baki lagi. Alright. So ini adalah kawasan Eurocode. Bila X balance sama dengan 0.45, M represent the maximum ultimate moment capacity of the section, which known that ultimate moment of resistance for single reinforced balance adalah gantikan X dalam moment. Gantikan X ini dengan 0.45D. Dengan ini, gantikan X dengan 0.45D. So, dapatlah satu nilai bahawa M adalah 0.617 FCK BD ganda 2. Jadi, M adalah ultimate moment resistance. Jadi, ini daripada FCC darab Z. FCC darab Z. So, Z kemudian gantikan X dengan 0.45D. Jadi dapat 0.617 FCK BD ganda 2. Alright. So inilah datanya. Ataupun Eurocode tadi ada guna K. K 0.617. Bila sebab tadi ada sebut perkataan Eurocode ni. Jadi Eurocode limit pada 0.45D dan Eurocode akan guna K. Alright. So doktor tadi ada cakap bila first principle bermainkan dengan strain, stress, dan force. Tapi bila dengan Eurocode, K. Alright. Jadi Z, X. Dan di sini X 0.617D. Jadi tolong
ingat test 1 nanti minggu depan atau minggu satu lagi. Bila first principle X bermain dengan 617, bila Eurocode X bermain 0.45D, K bermain 0.167 dan M adalah 0.167 FCK BD. Semua orang hafal. Alright? Jadi ini bermainkan dengan stres. Okay? So jangan kata, doktor apa beza first principle dengan Eurocode? Dalam test tak boleh. So kita dah cakap, first principle, Eurocode adalah Eurocode. Tolong hafal. Okay? Okay. So barulah pergi ke contoh 1. Alright. Contoh 1, dia guna Eurocode pun dia guna. Okay. A rectangular section beam is required to resist moment. Saya dah lukis. So, dia nak tengok sampai habis tak X dia. Okay, kalau you nak sampai habis, moment dia boleh sampai 261. Okay. Ni ada dua cara. Kalau awak nak habis sampai X, moment yang boleh ditanggung adalah 261. Okay. Jadi ini akan habis sampai X. Okay. 0.45D. Okay. Tapi oleh sebab kita punya moment adalah setakat 175, jadi awak kena tanya diri awak, berapa X pakai? Berapa X pakai? Sebab dia tak pakai semua. Nak pakai semua mestilah moment 261. Okey, jadi nak pakai semua mesti 261. Tapi kalau 175 mesti pakai sampai sini saja. Okey. Alright. Ini jalan cerita dia lah. Kalau you nak, apa maksud M-balance? M-balance ialah kalau nak pakai sampai neutral axis 0.45D, dia boleh tanggung 261. Oleh sebab kita hanya 175, you kena fikir bahawa dia tak pakai semua. So dia pakai banyak mana? Kira X. Okay. Okay. Kira X. So X yang dipakai hanyalah 138.7. Kalau dia nak pakai semua, dia kena 309. Saya faham cerita ni. Jadi kenapa cari ni, sebab kena faham cerita pergerakan dia. Okay. Kalau nak sampai neutral axis 261, tapi kita punya 175. Jadi banyak mana dia pakai? Untuk konkret dia pakai hanya 138.7 daripada 309. Okey. Okey. Jadi berapakah moment untuk 138? Alright. Jarak dia 445. Jadi berapakah AS? Pakai daripada formula M. Okey. Jadi kita ada formula belakang. Okey. Okey, kita ada formula AS. Ini. Okey. Jadi nak dapatkan still. Okey, tinggalkan AS ada moment 0.87 FYK bawa Z. Okey. Jadi soalan ni nak cari apakah AS, tinggalkan AS. Okey, tinggalkan AS. Letak M bahagi 0.87 FY Z. Okey. Jadi ingat. Okey, jadi bawa dalam contoh 1 dah dapat AX, dapat X, masukkan Z, masukkan AS. Okey. Alright. So dia minta 9. Ini dalam bahasa design dipanggil require. Okey. Dan ini dipanggil provided. Bila awak jumpa
AS required, AS provided, inilah maksud dia. Okey. Cara dia ialah tengok muka surat 414. Ayu. Ada buku Ayu Hanis? Ada doktor? Okey. Saya nak tukar saiz 20 kepada saiz 32. 32. 2413 doktor. 2413. Banyaknya. Saya nak cukup-cukup di 905. 90. Awak faham tak maksud saya? Saya nak tukar saiz 32. Berapa banyak saya nak guna? So dia akan jadi 3H32 kan doktor? Bukan. Dia minta required 905. Awak nak bagi berapa kalau saya guna 32? 32. Dia nak 905. Kita kena bagi lebih sedikit. Sedikit saja. Isha, Ayu? Tak faham lah doktor. Untuk design moment ni, okey, design moment ni 175, AS yang diperlukan adalah 905. Okay, tapi saya nak guna saiz 32. Saya nak lukis kat sini. Okey. Saiz 32. Dua ke doktor? Sebab kalau satu dia kurang. Tak adalah, saya tanya awak. Dua. 2T 32. Okey. Inilah dia. Alright. Betul lah. Okey. Betul lah tu. Okey. Siapa lagi nak tanya? Barry? Barry Ashley? Ya. Saya nak guna 16. 16. 5. So, berapa AS? Berapa AS? AS-nya 1005. Okey. Last. Aulia. Saya mau guna 8. Tania, Ya dokter. saya mau guna 8. 8T16 kah dokter? 8. Saya mau guna bukan, saya mau guna saiz 8. Oh saiz 8. Saiz 8. 50? Banyaknya. Tak boleh guna 8. Apa? Tak boleh? Oh tak boleh dokter. Mana boleh tak boleh? Saya sudah buat formula di sini. Mana boleh tak boleh, tolong. Kenapa tak boleh, Tania? Hello, Tania. Sebab jadual tak cukup. Hello? Iya dok. Sebab jadual tak cukup. Tapi ini matematik. Tak cukup berapa? Guna 20? Bukan. Saya mau guna 8. Sampai mati saya mau guna 8. Siapa tahu? Ayu? Betul, kalau 8T8? 8T8 berapa? 402. 402. Dia minta 905.
18 kali 50.3 dapat berapa? Dapat berapa? 18. Okey. Right. Macam mana awak dapat? Okey. Kita ada 503, kita nak 905, tak cukup berapa? Okey, jadi tekan kalkulator, 905 tolak 503, tak cukup berapa? Jadi tambahlah lagi. So 10 tambah 8 dapat macam tu lah. Okey, jangan kata tak boleh jawab sebab table tak ada. Ini matematik sebenarnya. Pi d ganda 2, okey, pi d ganda 2 per 4 kali n sama dengan 905. Oleh sebab itu n, jadi semua ada. Alright, jangan sebabkan dipermudahkan kita terus blank. Okey. Alright, ini cara menggunakan table. Saya nak habiskan ada lagi setengah jam. Alright, rasa macam dah lama dah. Okey. Ini adalah cara untuk menentukan saiz. Okey, saya tanya sekali lagi. Saya nak tanya sedikit. 25. Bukan. 16. Sekali lagi kalau tanya 16 berapa? Siapa boleh jawab? Farah? 5. Farah 5. Okey. So 5T16 dapat berapa? 1005. Okey, macam mana nak susun? Sekarang belajar susun pula. 3 bawah, 2 atas. 3 bawah, 2 atas. Betul? Betul. Boleh ke? Salah. Tengok tak gambar saya lukis 3 bawah, 2 atas. Betul? Dia singly. Berry. Macam mana nak susun? Semua bawah. Semua bawah. Lepas tu? 5 bawah. Itu ada. Ni. Boleh kan? Dia tahu. Tak faham. Tak faham. Bukan. Betul ke saya lukis? Sebab kita bukan face to face. Kalau face to face saya bagi pen, awak jalan bangun pergi ke depan. Alright, saya bagi 3 pen, 3 orang jawab apa dia faham. Okey. Sebab ni online. Macam mana nak susun 5T16? Ini ada satu. Ada cara yang kedua. Ini salah. Tadi Ayu Ayu macam mana nak betulkan? Apa ni doktor, yang 3 tu dekat bawah. Lepas tu Bawah. yang 2 tu dekat atas dia sikit. Betul. Okey. Ini betul, ini pun betul. Apa beza 1 dengan 2? Memanglah. Apa ada tak kelebihan kekurangan 1 dengan 2? Anybody daripada teknikal? Satu Siapa? lagi senang failure. Okey. Lagi 1? Yang tu nanti kita simpan dulu. Lagi 1 muat tak? Tak muat. Lagi 1 kita Dr. Hasanah akan cakap kita ada simen, kita ada aggregate, kita ada pasir, fine aggregate, kita ada apa doktor? Water. Allahu Akbar. Kita ada water untuk dapat konkrit. Berapakah saiz aggregate? C3 dulu. Berry.
Farah. Mana yang ni? Ho, Ho Chu. Ho, what is the size aggregate while you are third year in C3 last time? Ho, what is the size aggregate? Remember? You do your Forget SIF already. analysis. Forget already the size. Forget already, don't lah, forget. Johnny, 20 mm. 20 mm, okay. Is it possible the 20 mm will boleh masuk celah-celah ni tak? Okay, that is the construction wise yang student kena fikir nak pilih yang mana. Okay, so that, okay, selain daripada reinforcement, aggregate pun mesti ada. So ini, this is aggregate, this is steel. Okay, so, and then this is called bonding. Okay, all the reinforcement must be covered by concrete. Okay, so this is the reinforced concrete. Alright, so kalau this reinforcement is so close, okay, and there's no concrete between them, bonding gagal. So you must understand, in order to provide the reinforcement inside the beam, you must consider everything. So I bagi kuliah cepat lah ni, cepat, alright. So don't simply, alright, put your reinforcement. Okay, you must think about the construction wise. During the construction wise, where is the reinforcement? The aggregate, can they go through between the reinforcement? I cannot. Okay, so this you must fikir juga benda tu. Okay. Okay, so we finished with the example 1 and example 2. So example 1 is from the zero concrete, from the zero section, mean from the zero you provide the reinforcement. So that is example 1. Okay, daripada kosong, right, you provide kepada reinforcement. Okay, ini dia. Okay, this is your example 1. Example 2, daripada tertulang yang ada, alright, you kira berapa moment dia. Okay, so daripada example 1, you ada moment, berapa reinforcement. Example 2, ada reinforcement, berapa moment. Okay, so saya ulang balik, lepas tu kita stop lah. Okay, so ulang balik. Apa ni? If M less than M balance, only tension reinforcement. Okay, so this is the definition of singly reinforced. Singly reinforced is your reinforcement is in the tension area. So this is your singly. Right? So the definition of singly dekat sini. Okay. Singly dah habis. Siap dah. Right? This is your singly. Okay. So this is your singly. Doubly kita sambung minggu depan. Atau 1 minit lagi banyak ni. Okay. Doktor nak tambah singly. Tak ada apa lah doktor. Okay. Lama pula rasa 2 jam. Okay. Alright. Sebab banyak benda nak cerita cepat daripada semasa dia. Okay. Alright. So this is a singly. Contoh 1 daripada moment. Cari reinforcement. Okay. Daripada moment. Cari reinforcement. Itu beza contoh. So kalau ada dalam buku, tulis kat situ. Daripada moment. Cari reinforcement. Contoh 2. Daripada reinforcement. Cari moment. Okay. So contoh 2 macam awak dah ada rumah. Okay. Oh, tolong ingat ini adalah hollow section kalau dia ada bumbung. Ramai yang salah. Okay. Kalau ada bumbung. Okay.
Alright. So bumbung ini masih lagi alright first floor. Okay. So tetapi dia hollow, dia kosong, okay. Dia kosong So make sure ini ada slab, okay. Alright. Ini bumbung. Okay. Tapi dia adalah hollow. Dia adalah void. Okay. Dan satu lagi balcony. Ramai yang terlupa bahawa ini adalah balcony. Okay. Okay. So okay. So awak duduk luar. So awak nampak bulan. Okay. So ini adalah balcony. Okay. Balcony. Okay. Jadi pastikan jangan ikut rumah Mak Datin tu. Dia kata balcony dia sampai sini saja. Jangan tambah-tambah. Main-main tambah. Marah nanti Mak Datin tu. Okay. So balcony dia sampai sini saja. Sini sajalah. Okay. Jangan tambah-tambah. Awak tambah sampai ujung tak boleh. Okay. Dia nak sampai situ saja. Okay. So balcony ada slab tapi kelalunya two-way slab. One-way slab. Okay. Nanti kita tengok. So sama ada dia depan ni mesti ada atau tepi pun ada. Tepi tak boleh nampak tapi pastikan balcony tu. Okay. Dan kolom. Okay. So ada beam. Alright. So ada beam. Alright. So pastikan ada beam, ada beam. Tepi ni boleh tak ada beam tapi saya selalu cakap buat beam supaya boleh ikat. Siapa nak sokong beam ni mesti ada beam. Okey. Jadi tapi tak ada. Tengoklah kalau bawah ada kolom, letak ada kolom. Okey. Kalau atas tak ada, jangan. Okey, bawah so ada kolom. Okey. Kena tengok ada bumbung ke tidak. Kalau ada bumbung, dia adalah void pada tingkat 1. Dan kadang-kadang, okey, dia ada lubang. Dekat rumah dia tu ada lubang sebab daripada sini dia boleh nampak siapa datang. Okey. Jadi ada void, ada dinding pula, ada void kat sini. Okey. So ini semua kena belajar. Okey. Okey, yang saya nak ambil contoh 2 lah. Okey. Contoh 2, okey. Ceritanya ialah, okey, awak nak tukar bumbung ni jadi bilik. Jadi mana eraser? Okey. Pada architecture drawing, dia letak bumbung. Lepas tu awak pun nak tukar ni, nak ada ni, nak tambah bilik. Okey. Masa dia buat ni, dia adalah, okey, dia nak tambah bilik. Awak pun nak tambah bilik air ke, okey, nak jadikan dia bilik. Okey. So masa dia buat ini sebagai bumbung, dia ada 3H20. Awak nak tukarkan dia jadi bilik. Ingat? Okey. So apa beza contoh 1, contoh 2? Contoh 1 daripada beam, awak nak daripada moment, awak kira, alright, daripada moment. Okey. Alright, awak kira ni. Okey. Awak dapat AS tapi dia adalah bumbung. Alright, dia adalah bumbung. Okey. Tapi 10 tahun lepas tu nak tukar ni jadi bilik. Okey. Jadi boleh tak tukar jadi bilik? Sekarang dah ada orang dan sebagainya, berapa dia boleh tanggung? Okey. So apa beza contoh 1, contoh 2 ialah contoh 2 you nak tukar daripada bumbung tu nak letak bilik, nak buat satu bilik baru untuk bilik study awak, buat PhD kan. Okey. Jadi nak letak bilik study. Okey. Nak jadikan bilik. Cukup tak yang hari tu pasang 3H20? Cukup tak nak jadikan bilik? Jadi tu cara dia dengan first principle.
Alright. Okay. Dia ambil 144.5. Okay. Kira 16181. Okay. Jadi, untuk jadi bilik, awak check sama ada bila letak meja katil awak dekat bilik ni, letak bilik air semua, dia boleh tanggung banyak mana. Okay. Daripada bumbung, tukar kepada bilik. So, awak kira, back calculation, dia boleh sampai 181. Okay. Jadi, jadi itulah dia. Contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1 daripada moment kira untuk reinforcement. Contoh 2 daripada reinforcement kira berapa moment boleh tanggung. Okey. Jadi itu contoh 1 dan contoh 2. Doktor? Ya, doktor. Doktor tak ada tak? Ada. Okey. Doktor nak sambung? Yang contoh doubly kita sambung minggu depan Oh, okey. Okey. So minggu ni diorang akan hantar assignment 1. Lepas doubly nanti kita akan buat assignment 2. Okey. Tiap-tiap minggu ada assignment. Tapi jangan kacau, kita suruh dia submit assignment 1 dulu. Okey. Doktor nak tambah? Ada kedatangan? Ada yang minta tambah? Tak ada. Tak ada, doktor. Semua dah Okey. dah scan. Masuk. Okay. Any question from the student? We stop until singly reinforced. Two type of example. One is from moment. What is the reinforcement? So you know how to calculate the reinforcement, amount of reinforcement, and how to put amount of numbers of reinforcement. And from the appendix, right? You know what size. Kita tak ada bagi panduan nak guna size 12 ke 16. So everything is under your judgement lah. Atas you punya, you nak letak size apa, bilangan berapa. And then second example is you already have the reinforcement and you want to check whether what is the moment capacity. Okay, kalau you nak tambah bilik ke, nak tambah tu, so you want to calculate the capacity. Alright. So saya terang banyak sikit lah ni sebab ini adalah basic principle. Boleh laju tapi saya saja tak nak laju lah. Okay, dah pukul 10.50. Boleh kita stop. Boleh letak ikon kalau tak ada soalan. Okay, Muhammad Doktor. Juan. Ya boleh. Slide ni nanti doktor akan share ke? Dr. Hasanah dah masuk dah. Doktor? Saya dah upload dah dalam e-learning. Boleh. Yang tanya tadi tu. Dah check ke? Okay. Okay Cuma video je lah, tak ada. Sebab awak ada buku, ada ni. Nanti kan jemu dengan suara saya je kan. So baca buku, buat latihan. Nanti kita tak ada buku latihan tapi kita more to assignment. Kalau dulu, kalau di face to face, kita akan buat di kelas IDP. Okay, kita akan datang tiap-tiap minggu. Yang lukisan yang awak buat assignment 1 tu kita buat sama-sama. Okay, awak datang ke meja depan, semua tu lah. Tapi sebab online, nak juga suruh awak buat, so terpaksa suruh submit online. Okay, ada ikon lagi? Doktor, Ya. kalau grup saya nak buat meeting dengan doktor terus buat lepas kelas ni ke macam mana? Oh, ada yang awak kumpulan berapa? Sebab ada 3 kumpulan dah minta Kumpulan 2. lepas. Maksud saya antara kumpulan yang dah bagi tahu doktor tu lah. Bagi rehat dulu, pergi sarapan. Nanti dalam 10 suku ke? 10 suku, okey. Bagi sarapan dulu. Okey, alright. Guna saya punya Webex. Okey, dah. Bye.
Okay, Thank you, Firdaus. Doktor. Okay, welcome. Thank you, Thank you. Okay, study ya. Study banyak. Pelan-pelan buku tu banyak. See you, Doktor. Okay, doktor. Sama.